Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'du. Yang dihormati tuan-tuan imam, pengurusi dan ahli tuan kuasa Masjid Al-Firdaus Bandar Baru Selayang, para asatizah, tuan-tuan muslimin dan muslimat, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT pada hari yang bahagia ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam Masjid Al-Firdaus ini. Mudah-mudahan keberadaan kita di dalam Masjid Al-Firdaus ini juga memungkinkan kita nanti berada dalam syurga Al-Firdaus. Mudah-mudahan. Amin. Itu kan doa tu. Amin lah. Macam tak nak aja. Tuan-tuan sekalian, hari ni kita nak bercerita tentang tajuk kita. Saya ingat tuan-tuan pun dah tahu, ya, canggih tajuk kita. Ya, poyo setelah berhijrah, ya, ataupun selepas berhijrah. Saya ingat kita tak payah bagi takrifan pada tajuk lah, ya, canggih no tu. Ya, yang ini tajuk, saya ingat biasa kita lihat ramai orang yang kadang-kadang apabila Allah Ta'ala berikan jalan untuk dia kembali mendekati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kadang ada manusia dia terlupa. Dan bukan saja terlupa, bahkan kadang-kadang dia melupakan tentang siapa dia suatu ketika dahulu. Menyebabkan kita lihat ada orang yang apabila berubah ataupun berhijrah daripada kehidupan lampau ni, kemudian hari ini dia berada dalam kehidupan yang baru, maka kita lihat dia seolah-olah kita kata, nak panggil benda makna orang sombong lah, ya, bangga diri. Yang ini kadang-kadang berlaku dalam masyarakat. Saya ingat tuan-tuan sekalian, kita manusia ni, kita tertakluk kepada iradatillah. Makna kita tertakluk kepada iradah, kehendak Allah Ta'ala. Sebab itu kita lihat dalam kehidupan manusia ni ada pelbagai bentuk kehidupan, ada pelbagai rupa kehidupan. Ada orang yang elok, ada orang yang penyamun, ada orang yang taat, ada orang yang sombong, ada orang yang pemurah, ada orang yang bakhil, dan macam-macam lagi. Yang ini ni takkan berlaku melainkan di atas kehendak Allah Ta'ala. Faham tak pakcik? Termenung kenapa? Kita rajin baca tu pada setiap-tiap malam Khamis, malam Jumaat. Ini surah favourite orang Melayu lah, surah Yasin. Ingat tak ayat yang ujung sekali sebelum akhir? Apa ayat tersebut?
Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah kalau menghendaki sesuatu, ini cerita tentang iradah Allah Ta'ala, kehendak. Allah kalau menghendaki sesuatu, Allah kata jadi, maka jadi. Dia tidak ada soal halangan, dia tidak ada soal kemungkinan, dia tidak ada soal apa sahaja yang nak menghalang kehendak Allah itu daripada berlaku. Itu konsep dia. Kita kena faham tu dulu dalam kehidupan. Lepas tu kalau Allah menghendaki, maka dia tetap akan jadi sebagaimana kehendak Allah Ta'ala. Sebab itu sifat iradah, kehendak tadi, berkehendak Allah. Yang itu kita sebagai manusia, kita patut meyakini dan meletakkan sifat itu pada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah dengan sifat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kehidupan manusia ini pelbagai. Ya, kita tengok ada orang yang taat, ada orang yang sampai ketua tak nak taat. Ada orang yang baik, ada orang yang sampai ketua tak nak baik. Kadang-kadang kita tanya pada dia, dia tak nak berubah ke? Dia nak berubah. Dia bukan tak nak berubah, dia nak berubah. Tapi dia tak sampai nak berubah. Kenapa? Sebab Allah belum menghendaki dia berubah. Itu konsep dia. Cuma kadang-kadang ada orang yang Allah nak dia berubah. Itu yang dipanggil unexpected. Boleh faham? Ada keadaan kita unexpected, kita tak sangka tengok, ada pula dia sekarang ni, berubah dah. Rajin ke masjid, rajin ke surau. Bukan berubah tu makna rajin ke masjid, rajin ke surau saja. Hidup dia berubah langsung. Sifat dia, perangai dia, akhlak dia berubah. Tidak sebagaimana yang sebelum. Kenapa? Yang ini juga kerana Allah menghendaki dia berubah. Simple. Lepas tu kadang-kadang ada orang tanya, dia kata, Ustaz, saya ni tak tahulah, dia kata, macam manalah suami saya. Doalah kak. Kita memang tak boleh nak ubah orang dah, tak boleh. Sebab itu yang selalu kita baca atau para asatizah kita baca, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah takkan mengubah suatu kaum melainkan kaum itu mengubahnya sendiri. Sebagian ulama merujuk ayat ini tidak merujuk kepada maksud perubahan itu, tetapi perubahan nikmat. Nikmat yang Allah Ta'ala beri, Allah takkan ubah, melainkan kalau kita kufur, maka Allah akan mengazab kita tadi. Tapi kalau secara umumnya kita faham mafhum ayat itu, Allah takkan mengubah kita, melainkan kita yang mengubahnya sendiri. Tetapi pada sudut yang lain, kita nak melihat bahawa kehendak Allah itu mampu mengubah manusia walaupun manusia tak nak berubah. Itu satu perkara. Sebab itu sebahagian ulama tidak bersetuju ayat itu untuk kita tujukan kepada konsep manusia berubah tu. Pasal ada orang kata kita takkan berubah kalau kita tak nak berubah. Ramai orang tak nak berubah, tapi berubah tak dia? Berubah. Allah nak dia berubah. Sebab itu manusia tak nak, Allah nak, jadi. Manusia nak, Allah tak nak, tak jadi. Manusia nak, Allah nak, jadi. Allah tak nak, manusia pun tak nak, tak jadi. Pokoknya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu bila kita berubah kita lah. Kita ni bukan makna yang di masjid je, yang dalam televisyen. Terbalik, kita lah yang dalam televisyen tu, yang di luar televisyen. Para penonton sekalian, semua kita. Sebab itu bila kita rasa kita hari ini lebih baik daripada yang semalam, kita lihat kehidupan kita ada banyak perubahan. Yang ini ni tidak bermakna memungkinkan kita untuk menjadikan kita rasa kita lebih hebat. Tak. Jangan kita rasa begitu. Kita tengok kita berubah, pelik betul lah saya ni. Sekarang ni tak tahulah rasa. Pelik lah, rajin ke masjid, pelik. Dia pelik dengan diri dia sendiri. Dia terlupa sebenarnya Allah yang menghendaki dia begitu. Faham tak? Kita kan selalu ada duduk di rumah ni, nak ke surau, nak ke masjid. Tak pergi juga kan? Malam ni baru sampai. Contoh, bang, jangan marah dulu. Contoh. Kenapa tu? Sebab iradatillah, kehendak. Tuan-tuan, saya sengaja nak kaitkan isu kehendak ni
dalam konteks kehidupan kita. Kenapa? Supaya manusia ketika mana dia melakukan sesuatu kebaikan, jangan dia rasa sombong. Di antara penyakit yang merosakkan amalan kita ialah ujub. Tahu ujub? Ujub ni, tak tahu ujub? Angguk je lah tak. Ujub ini maknanya kita rasa hebat melihat diri sendiri. Rasa pelik tengok diri kita. Pelik lah kata. Hebat betul saya sekarang. Tu. Bila bangun malam, hebat lah saya. Boleh bangun malam lah sekarang. Nampak tak? Sebab itu kita khawatir kalau-kalau yang ini menyebabkan manusia rosak. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Adam alaihissalam, Allah perintahkan iblis untuk sujud. Betul tak? Apa yang menyebabkan iblis menjadi terlaknat? Pula untuk mencari maklumat kelandangan kat mana mereka berkumpul, profil diorang, dan juga Ijaz mungkin boleh cari sedikit yang related dengan, boleh berkait dengan pihak berkuasa ataupun pihak polis. Okey. Ijaz faham tak? Faham. Tapi Ijaz tak pandang pun. Okey. Macam ni. Satu sunnah Nabi SAW yang mungkin kita telah pandang kan. Sunnah memandang wajah ketika bercakap. Okey, sunnah memandang wajah ketika bercakap. Ini pun kadang-kadang orang terlepas pandang tau. Salah seorang sahabat Nabi SAW, namanya Amru ibn As. Amru ibn As ni dia pernah sebut, dia kata Rasulullah SAW kalau bercakap, Nabi akan pandang orang yang paling rendah darjatnya. Satu. Sebab Nabi nak hargai, kadang-kadang ada orang dia hanya pandang FIB je, datuk je kan, dia tak pandang yang biasa-biasa ni. Nabi dia suka pandang yang rendah darjat ni supaya dia rasa dihargai. Kemudian Nabi SAW bila bercakap, kata Amru, dia bercakap dia akan pandang wajah. Kata Amru, hatta zanantu anni khairul qaum, sehingga aku merasakan akulah orang yang paling baik. Tengok bagaimana Nabi menghargai orang bila bercakap kan. So bila bercakap tak lelaki ke perempuan ke bercakap, kita pandanglah wajah dia. Macam tu. Tapi saya jaga pandangan. Oh, tu dia. Tak takut orang kata poyo ke? Okey. Yang bab menjaga pandangan ni pun satu hal juga kan. Menjaga pandangan ni memanglah dalam Quran sebutkan, dalam kata qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada lelaki-lelaki yang beriman kan, jagalah pandangan mereka, jagalah maruah kemaluan mereka. So, maknanya kalau perempuan kepada lelaki pun sama lah kan? Sama juga. Jangan sampai mata sampai ke hati. Sampai ke hati lidah dia start dah goyang-goyang lah kan. Itu yang Nabi SAW ajar kita bila kita memandang orang lain. Okey. Teruskan. Apa yang menyebabkan iblis menjadi terlaknat? Tadi faham soalan ke tak faham ni? Apa yang menyebabkan iblis menjadi terlaknat? Kan Allah Ta'ala rakam dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Surah Al-A'raf tuan-tuan ni. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Apa yang menyebabkan kau payah sangat nak sujud ni bila diperintahkan? Allah sebut. Apa jawab syaitan? Iblis ketika itu. Kata iblis, qala ana khairum minhu. Aku lebih baik pada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku daripada api, dia daripada tanah. Takkan aku nak sujud pada dia? Nampak? Faham tak? Kita kan sekarang tudung bagus dah. Kan? Bertudung, bertelekung lagi. Naik motor telekung. Tak ada lagi pandangan ulama menyuruh naik motor telekung, tak ada.
Kalau ada mazhab Syafi'i, dia suruh semayang tu bertelekung, ada. Mazhab Syafi'i memang ada pandangan daripada ulama-ulama Syafi'i. Kalau kita buka, disuruh kita supaya pakai. Itu pun bukan namanya telekung. Dia kata tudung tu supaya pakai yang labuh. Pakaian tu yang labuh. Ada pandangan mazhab Syafi'i. Tapi bertelekung naik motor tak ada. Kita naik motor ke mesti bertelekung. Dah macam apa? Tu macam Pontianak terbang tu. Bawa kamera laju pula tu. Bukan bersama benda, bukan nak kejar masjid, tak. Takut, laju lari. Bagus. Tapi ingat kan, itu tidak bermakna kita lebih baik. Iblis ini punca dia terlaknat. Bila dia merasakan dia lebih baik daripada orang lain, maka dia terlaknat. Allah ciptakan Adam daripada tanah. Sedangkan iblis ketika itu diperintahkan Allah Ta'ala. Tapi pasal dia rasakan bahawa penciptaan dia lebih baik daripada Adam, menyebabkan dia tidak hendak sujud kepada Allah Ta'ala. Hakikatnya dia sujud kepada Allah, walaupun diperintah sujud kepada Adam. Sama jugalah kita. Kadang-kadang kita rasa kita lebih baik daripada orang tu kerana kita dah berubah. Yalah, sekarang kan janggut kita dah panjang. Bagus. Sunnah tu bang. Ya, tapi jangan bila kita janggut panjang, kita tengok orang tu tak ada janggut. Tengok ahli neraka. Bawa tenang bang. Tu. Sebab itu tuan-tuan sekalian, saya nak kita faham yang kedua ni. Bila kita melihat kehidupan ini tidak lebih melainkan apa yang ditentukan Allah Ta'ala. Tak lebih bang. Tak ada. Makcik. Oh makcik. Oh makcik. Tak lebih daripada apa yang Allah tentukan. Tak ada. Kita pun tak jangka sekarang ni kita nak datang dengar Al-Kuliah ni. Ya tak? Khusyuk betul tengok ceramah ni. Maklumlah nanti nak tengok balik kat TV ni. Tuan-tuan, kita pun hari ni tak sangka. Siapa yang menyangka kita berada di sini? Ada? Tak ada. Bahkan kalau kita tengok dulu, sebab tu Allah Ta'ala sebut apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat. Tengok hari-hari kau yang lampau. Kita hari lampau kita bagaimana? Tak payah ingat dah lah ya. Ngeri nak ingat. Betul tak bang? Kalau nak kira hari lampau lah. Bini orang, bini kita. Dulu. Oh Ji. Dulu. Sebab tu orang pelik tengok kita. Tengok. Aku suara yang azan ni macam aku pernah dengar lah kata dia. Siapa azan tu? Alah tu Haji tu. Iyalah ni. Duduk mana Haji tu? Selayang. Itu dah tu. Dulu sama-sama minum tu. Padahal dia azan lain macam je. Macam itu. Mic dia macam itu. Terbalik. Tuan-tuan. Tapi itu dulu. Sebab itu kita tuan-tuan tengoklah hari-hari lampau kita. Barangkali kita ni orang yang berdosa. Tapi ketika mana Allah nak kita berubah. Betul tak? Allah nak kita berubah. Maka berubah. Yang dulu tak bertudung, hari ni bertudung. Yang dulu pakaian tak tentu hala, hari ni lebih baik. Betul? Dulu kita tak jaga solat, hari ni Masya Allah 5 waktu kita jaga. Bukan jaga saja, bahkan kita solat di masjid. Dulu kita tak reti nak bersedekah-sedekah. Yang namanya infak kita pun pening. Apa benda tu? Empat-empat tu, empat. Nyebut pun tak tahu. Tapi hari ini kita berubah. Tapi tuan-tuan, setiap kali kita berubah, setiap kali juga kita kena melihat bahawa kita tidaklah hebat sebab untuk kita bandingkan dengan orang yang lain. Kerana itulah sifat yang memusnahkan iblis. Iblis ni asal duduk di syurga. Asal iblis duduk di syurga juga. Tapi oleh kerana nak sujud kepada Adam itu menyebabkan dia terlaknat. Bukan kerana soal sujud. Tak. Sujud itu suatu ibadah yang dah sedia ada tak.
Sebab itu Nabi kita SAW sebelum turun wahyu, perintahkan Nabi SAW untuk solat. Nabi SAW telah solat dulu, mengikut solat Nabi Allah Ibrahim AS. 2 rakaat pagi, 2 rakaat sebelah petang. Solat ni sudah ada dah. Sujud, amalan sujud itu sudah ada. Bahkan Allah rakam dalam Al-Quran, dalam ayat yang kita bacakan tadi. Tapi bukan soal itu menyebabkan iblis terlaknat. Iblis terlaknat kerana apa? Kerana apabila dia mula membandingkan di antara diri dia dengan Adam alaihissalam. Qala ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Itulah abang, saya nak sebutkan. Ini kita semualah, bukan orang dalam masjid ni tak, ataupun penonton-penonton yang di luar sana tak. Cuma saya nak mengajak, hari ini kalau kita berubah, bersyukurlah di atas perubahan kita. Hari ini kalau kita dapat beramal dengan baik, syukurlah kerana kita dilorongkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan amal-amal soleh. Kerana ada orang lagi yang masih tak bertemu, masih tak berjumpa amal lagi, masih tak berjumpa jalan untuk nak beramal, masih belum lagi dapat semangat untuk nak bergerak melakukan amalan. Tapi kita, Allah Ta'ala berikan nikmat kan, Allah beri kita ruang untuk kita beramal. Beramallah, tapi jangan kita rasa kita lebih hebat daripada orang lain. Sebab itu tuan-tuan sekalian, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau Allah menghendaki untuk nak menjadikan seluruh manusia ini, tuan-tuan, kalau Allah nak seluruh manusia yang duduk jiran sebelah rumah kita, kak, yang sebelah sana, oh kak, jiran yang sebelah sana, amboi bayang terus muka. Bang, kalau Allah nak jadikan adik-beradik kita, bang, kita kan bagus kan? Adik-beradik kita, bang, adik-beradik kita. Bukan tak bagus, tapi tak sebagus kita. Barangkali rasa kita. Allah kalau nak. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 93. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah menghendaki, nescaya Allah jadikan kamu seluruhnya. Bang, bukan kita saja. Tu yang di Amerika, yang di Uganda, yang di England, yang di Jerman, seluruhnya ummatan wahidah. Sebagian ulama mentafsirkan ummatan wahidah maknanya millatun wahidun atau millatun wahidatun, maknanya agama yang satu. Berarti kalau agama satu apa? Islamlah semua. Habis kita kan? Betul tak? Tak payah pening kepala. Hari ini kalau semua Islam, selesai masalah, betul tak? Selesai. Belakang kita Islam, depan Islam, tepi Islam, semua Islam. Boleh tak kak? Kalau Allah nak jadikan? Oh kak, boleh tak boleh? Boleh. Allah sebut. Walau sya'allahu. Kalau Allah nak. La ja'alakum ummatan wahidah. Walakin yudillu man yasha' wa yahdi man yasha'. Ingat kak? Allah sebut dalam Quran, walaki yudillu yahdi man yasha', yudillu man yasha' wa yahdi man yasha'. Tapi Allah nak menyesatkan siapa-siapa yang dikehendaki, dia juga memberi petunjuk pada siapa-siapa yang dikehendaki. Saya nak sebut begini. Kalau kita naik satu kereta, kereta boleh naik berapa orang? Tuan-tuan ni tak pernah naik kereta ke? Pelik sungguh. Saya rasa rajin ceramah masjid ni. Tak adalah rupa ini cara dengar ceramahnya. Hari ni punya usyuk sampai tak terfikir. Kereta berapa orang pun tak boleh terfikir. Berapa orang naik? 5, baik. Katalah ada 10 orang nak menaiki kereta. Berapa orang boleh naik? 5 kan? 5 lah. Kita nak masukkanlah maksimum berapa? 6. Jangan tuan-tuan kata masuk 10-10. Agak-agak lah bang. Ini bukan bas, kereta. Berarti kalaulah 6 orang yang boleh masuk kereta, berapa orang tak boleh masuk? 4. Sekarang tuan-tuan pilih. Tuan-tuan nak masuk dalam kereta ke luar kereta? Nak masuk dalam? Baik, saya masukkan tuan-tuan kat dalam dulu. Sekarang anda masuk dalam kereta. Puas hati? Puas hati? Orang lain kat luar kan? Baik, sekarang orang luar pula kita masukkan dalam kereta. Siapa kena keluar? Kita, itu saja. Sepelnya mudah. Kalau tak dia masuk, kita keluar. Kalau tak dia keluar, kita masuk. Faham tak?
Kalau Allah tak sesatkan dia, kalau Allah tak sesatkan dia, siapa? Kita. Kalau Allah tak beri petunjuk kepada kita, siapa? Dia. Itu jangan act. Faham? Assalamualaikum, bersama saya lagi Hadi dan saya Ahmad dalam segmen Bahasa Arab dalam 60 saat. Seperti minggu sudah, kami akan kongsikan perkataan bahasa Arab yang baru, iaitu sahra, huruf sin, ha dan juga huruf ra. Sahra maksudnya menyediakan. Kita akan guna perkataan ini bila semasa doa, bacaan doa menaiki kenderaan. Tak kira lah masa hujan ke, masa panas ke, kita tetap kena baca doa ni. Bacaan penuhnya adalah Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jadi sakhkhara lana itu perkataan dasarnya adalah sakhra. Betul. Jadi sekarang kita dah pun tahu apabila kita baca doa ini, kita jumpa perkataan ini, sebenarnya kita sedang menunjukkan diri kita bahawasanya kita bersyukur dengan segala kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi minggu depan kita akan kongsikan doa yang sama tapi perkataan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang orang kita ni tuan-tuan, dia punya, dia berubat bagus, solat subuh di masjid, bagus. Sepanjang jalan tu, daripada taman dia tu nak pergi ke masjid, tengok sepanjang lorong tu gelap semua. Tengok ahli neraka semua. Kadang kita ni, dua saja. Allah sebutkan tadi, kalau tak Allah kejutkan kita, Allah kejutkan dia. Kalau Allah kejutkan dia, tidurkan kita, maknanya apa pula? Dia pula bangun, ahli neraka engkau ni. Kan bau padan muka. Itu kita ni tuan-tuan kadang-kadang, sebab itu bila Allah Ta'ala sebut inna akramakum indallahi atqakum, tak ada benda. Akhirnya dia melihat kepada penilaian yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Itu saja. Sebab tu takwa ni bukan benda yang nampak begini, tak. Takwa ni Nabi sebut hahuna, ni di sini. Sebab tu untuk apa yang kita nak rasa kita lebih hebat? Sebab itu tuan-tuan, saya kata kita kena sentiasa merasakan banyaknya dosa kita, supaya bila mana kita beramal dan kita melihat orang lain, kita tidak akan merasakan bahawa kita lebih baik daripada orang lain. Itu kaedah ni. Bila kita beramal, kita semayang 2 rakaat, duha, Allahu Akbar, semayang 2 rakaat, alhamdulillah. Tengok orang lain, barangkali dia ni semayang 8 rakaat. Faham? Tuan-tuan faham ke tak faham? Kita bila sedekah masuk dalam tabung masjid tu RM10, keluar-keluar selisih dengan orang, senyum. Dia macam nampak kita sedekah tadi tu. Kita tengok dia, barangkali dia ni masuk RM100. Faham? Dia kena gitu. Tapi kalau memang dah dia masuk 10 sen depan kita, memang depan kita 10 sen. Kita masuk RM10, tak payahlah tuan-tuan. Barangkali dia masukkan 100. Kita bohong diri sendiri nama tu. Dah tentu depan kita 10 sen dia masuk. Tapi maknanya tuan-tuan, sebab itu kita supaya jangan kita rasa bila kita beramal tu, kita rasa kita tenggelam dengan amalan kita. Sebab itu kita disuruh supaya bila beramal rasa khauf, rasa roja'. Khauf apa dia? Harap. Roja' itu balik. Khauf tuan-tuan ni redha je. Lantak kalau Ustaz kau yang ceramah, aku dengar je kata dia. Khauf ini makna rasa takut. Takut apa? Takutkan kalau amalan kita tu tak diterima Allah Ta'ala. Roja', kita mengharap supaya Allah menerimalah segala amalan-amalan yang kita buat. Sebab itu kalau orang yang ada 2 sifat ini, dia tak akan melihat orang lain itu lebih hina daripada dia. Bahkan kadang-kadang kita melihat anjing yang berjalan itu, kadang-kadang kita melihat lebih baik daripada kita. Kenapa kak? Oh kak, walaupun anjing itu sifatnya mughalazah, kita kalau orang sentuh jarang orang terus buat samak. Tersentuh je kita, Allah nasib baik bawa tanah. Apa rasa hati?
Sakit hati tak? Apa hal kau? Kau ingat aku apa? Najis mural lazah. Tak ada orang buat gitu. Walaupun anjing, kalau orang sentuh, orang kan sama. Tapi sekurang-kurangnya kak, dia tidak ada dosa seperti kita. Faham? Kita kadang-kadang tengok budak-budak ni kan. Kita kadang-kadang kalau ceramah kan budak-budak besar ni, tengok je, nyebuk budak-budak ni. Hai bang, bawa tenang bang. Budak-budak yang dengar ceramah ni bang, yang ini ni, dia tak ada dosa ni. Faham tak? Kita kan kadang-kadang kalau semayang kan, amboi orang tua, kembang sayap tu. Yang biasa macam-macam lah kan. Betul tak? Budak-budak belakang. Amboi. Budak-budak belakang, bagi orang tua. Bawa bertenang makcik. Yang budak depan tu tak ada dosa makcik. Faham? Oh makcik. Sungguh. Kita kadang-kadang kita pandang. Tu yang berlari tu, berlari. Tengok tu. Kita tengok. Bawa tenang. Sebab tu jangan, kita kena lihat orang bahawa Allah, barangkali Allah ampunkan dosa dia. Kena begitu. Kena wujud begitu pada kehidupan kita. Supaya kita tidak rasa lebih pada orang. Walaupun saya mengajar, kadang-kadang sungguh tuan, kita mengajar ni bila tengok muka seorang-seorang, Allahu Akbar. Sebab tu saya selalu cakap, tuan-tuan besok kalau kat akhirat, kita dah berjalan menuju ke syurga, tuan-tuan kat depan, tiba-tiba tuan-tuan paling belakang nampak saya, jangan sibuk-sibuk panggil, jalan diam-diam je. Jangan nak ada negur pula. Ustaz, lambat pula, mai depan. Bawa tenang. Kenapa? Belum tahu lagi. Silap-silap yang mendengar ini lebih baik daripada yang bercakap. Silap-silap tuan-tuan, yang bercakap, yang mendengar belum tentu lebih baik daripada yang pegang kamera. Abang bertenang abang, rasa macam ahli syurga pula dah nampaknya tak? No? Sungguh kita tak tahu. Allah sembunyikan itu daripada manusia. Kita tak tahu. Ya, sebab itu pelacur yang memberi makan, memberi minum anjing itu, ya, dia lebih mulia dan Allah letakkan di dalam syurga. Kita belum tahu lagi. Yang solat sampai lebam-lebam dahi. Betul bang kan? Lebam dahi jangan main-main. Selagi boleh hentak, kita hentak. Orang lain bunyi lutut, kita bunyi kepala. Punya nak lebam tu, memang lebam sungguh tuan. Sebab itu kita jangan rasa kita lebih baik pada orang. Tuan-tuan, saya nak sebut, ya, kita rancangan ni tak panjang, pendek je masa. Kita panjang-panjang ceramah kejap lagi tak dan habis, nanya sungguh. Tuan-tuan, sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Al-Qasas ayat 56. Allah sebut, sungguhnya kau takkan boleh memberi hidayah kepada orang yang kau kehendaki, tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang dia nak. Nabi SAW, Nabi ni orang kita sebut dia Habibullah, kekasih Allah, kekasih kak. Okey, kekasih. Kita ni panggil apa? Bang, kita ni Nabi Muhammad dipanggil kekasih Allah, kita musuh Allah. Allah sebut, sungguhnya kau takkan boleh memberi hidayah kepada orang yang kau kehendaki, tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang dia nak. Nabi SAW, Nabi ni orang kita sebut dia Habibullah, kekasih Allah, kekasih kak. Okey, kekasih. Kita ni panggil apa? Bang, kita ni Nabi Muhammad dipanggil kekasih Allah, kita musuh Allah. Betul? Kenapa? Sebab kita mengamalkan riba. Orang yang mengamalkan riba ni nanti Allah akan panggil untuk berperang dengan dia, kata Imam Ibn Katsir. Yang namanya kekasih Allah, yang itu tu Allah kata, kau takkan boleh memberi hidayah kepada siapa yang kau kehendaki. Tak boleh. Sebab itu Abu Talib, kata ulama,
kalau nak bandingkan khidmat Abu Talib kepada agama ini bandingkan dengan kita, jauh sekali. Tapi Abu Talib yang disayang oleh Rasul SAW pada pandangan yang masyhur mengatakan Abu Talib meninggal tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Abu Talib tak beriman. Itu Nabi kekasih Allah. Nabi Ibrahim Khalilullah. Nabi Ibrahim Khalilullah. Nabi Ibrahim bapaknya disebutkan dalam kisah tentang Nabi Ibrahim. Bapaknya meninggal dalam keadaan sebagai seorang pengukir berhala pada zaman Nabi Ibrahim. Sehingga Allah rakam dalam Al-Quran tentang sifat Nabi Ibrahim. Inna Ibrahim la halimun awahum munib. Ibrahim ni kata, ya Allah, wahai bapa, aku akan mintakan ampun untuk kau nanti. Salah. Sebab kita orang beriman, kita boleh doa semua untuk kawan-kawan kita yang non-Muslim, saudara kita yang non-Muslim, tapi tak boleh doakan keampunan. Tak boleh. Tak boleh. Lain okey, keampunan tak boleh. Tapi Nabi Ibrahim ni tuan-tuan, ayah dia, ayah bang, ayah dia, tentulah dia nak supaya ayah dia diampunkan. Allah rakam dalam Quran. Nabi Ibrahim ni jiwanya lembut. Nabi Ibrahim ni Khalilullah, Khalil, teman, orang yang dekat dengan Allah. Nabi Ibrahim pun tak boleh beri hidayah pada bapaknya. Nabi Nuh yang dipanggil sebagai Ulul Azmi, berdakwah saja kata para ulama 950 tahun. Tu dakwah saja kak. Tarikh hidup tak tahu, takkan beranak-beranak terus berdakwah kan. Berdakwah saja 950 tahun. Anaknya bagaimana? Allah rakam dalam Al-Quran surah Hud ayat 42. Ketika mana bah besar, banjir besar melanda. Ketika itu Nabi Nuh AS mengajak anak supaya bersama-sama di atas kapal yang dibina. Kata Nabi Allah Nuh AS, ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku, mari naik. Tak, anaknya menolak daripada beriman. Nabi Lut AS, seorang Nabi Rasul, isterinya Allah rakam dalam Al-Quran dicela. Kerana isterinya yang menceritakan tentang kedatangan malaikat yang menjadi tetamu kepada Nabi Allah Lut AS sebelum peristiwa dia terbalikkan bumi pada penduduk-penduduk umat-umat Lut AS. Sebab itu tuan-tuan, yang ini ni nak menggambarkan hidayah bukan kita punya. Sebab itu kalau hidayah bukan kita punya, mengapa yang kita nak sombong? Kan? Mengapa yang nak sombong? Kita bawa balik Mekah tu kadang-kadang Allah, muka langsung tak mesra umat. Tentang balik Mekah. Ya kak? Ada jemaah khusus haji saya je kat sini. Kan? Baru balik Mekah, dia rasa lah, maklumlah tuan-tuan. Kan? Semayang di Mekah banyak. 30 hari di Mekah. 30 hari di Mekah. Tiap-tiap waktu. Satu waktu 100,000. Di Mekah 100,000. 100,000 kali semayang di Masjid Firdaus. Bayangkan tuan-tuan. Lepas tu dia relax je. Relax tengok. Muka action je. Ay, tak semayang ke? Ada reserve lagi 900. Dia kira tu. Dia kira. Tak. Sebab tu kita jangan rasa sombong. Kan? Kita walaupun dah ke Mekah, rasa kita rendah. Kadang-kadang orang panggil, bang. Saya boleh haji tau. Minta maaf tuan haji. Kadang nama orang lupa nak tulis. Haji tu lupa nak tulis. Saya dah haji ni, tak ada pun nama dalam ni haji. Act menor dengan nama haji tu. Orang Arab ni tuan, haji ni, haj tu mana orang tua. Itu ya haj. Iyalah, takkan kita sampai Mekah tu haji. Sampai Mekah belum pergi haji ni, ya haj. Kita rasa, wah, haji dah aku.
Orang tua. Orang tua lah tu. Ya haj. Orang tua. Ya amik. Orang tua juga tu. Tu maknanya pakcik. Kan? Syabab. Ni muda lah tu. Ya rajul. Ni orang dewasa. Ya rajul. Tu makna orang dewasa. Tapi haj makna dah tua lah tu. Faham? Tapi kita tak letak nama haj. Marah sungguh. Sebab tu tuan-tuan, kita bila mana berubah, ya, Allah Ta'ala beri kita ruang untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Rajin kita ke masjid. Alhamdulillah. Pertama sekali kita kena ingat, kalau tak kita ke masjid, dia ke masjid. Dua je. Don't worry. Kalau tak kita, dia. Itu saja. Faham tak? Oh kak. Lepas tu kita dalam adik-beradik pun, kadang-kadang kita ni tuan-tuan bila dah mengaji, kan, kan, malulah kajian pergi kuliah, adik-beradik kita lain tak. Kalau bercakap tu umboi. Angah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah SWT berfirman. Ngeri adik-beradik lain dengar tu, tengok. Kau apa halong? Aku dah ikut kuliah sekarang ni, kata dia. Kita kadang-kadang kalau kawan pun tak kenal lah. Tu yang dulu sama-sama kan duduk melepak dengan kita sampai ke tengah malam. Oh tak tegur dah. Assalamualaikum pun tidak. Wahal apa salahnya? Kalau kita dah berubah, kan kata Nabi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang beri manfaat untuk orang lain. Duduk dengan dia, ajak pula dia berubah. Bukan suruh kalau kita dah berubah, oh kita lebih baik. Assalamualaikum, Syekh. A'udzubillah. Oh, a'udzubillah dia bacanya. Tak nak kawan tu. Betul tak kak? Oh kak. Betul tak? Tak ada harapan. Sebab tu saya sebutkan tuan-tuan, kita kalau kita boleh faham begitu, kita tak akan jadi orang yang sombong. Sebab tu kita kaitkan dengan soal iblis, laknatullah alaihi. Terlaknat iblis tadi kerana dia merasakan dia lebih baik daripada orang lain. Sebab itulah, ya, saya ingat beginilah tuan-tuan, kita untuk supaya kita rasa sentiasa bahawa yang kita ini tidak ada apa-apa melainkan Allah Ta'ala beri. Kita tak boleh nak menutup aurat sempurna melainkan Allah Ta'ala beri kita kekuatan. Kita tak dapat nak rajin ke masjid melainkan Allah beri kita kekuatan. Kita tak boleh nak duduk majlis ilmu. Jangan main. Saya dipahamkan malam ni 2 kali majlis ilmu. Alim orang Selayang. Jadi sebelum saya tadi ada seorang ustaz bagi kan. Tuan-tuan, tengoklah muka masing-masing betapa alimnya kita. Kan? Ke tuan-tuan terasa alim? Alim guru. Tuan-tuan, kita berdoa. Ada doa yang maksur daripada Sayyidina Umar Al-Khattab. Ya, doa yang maksur diajarkan pada kita supaya kita baca sentiasa. Juga ada baca doa yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Surah Ali Imran ayat 8. Biasa baca kot. Baca kan? Rabbana la tuzigh qulubana. Baca tak makcik doa tu? Kena baca selalu. Bila kita baca Quran, tuan-tuan baca Quran, sadaqallahul azim. Yes, bawa tenang. Kan? Yes. Beranjat malaikat nak catat terperanjat jadi. Lepas tu baca sadaqallahul azim. Ya Allah, tu baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau cari lagi hidayah yang kau dah bagi. Sebab kalau tak kena hidayah Allah Ta'ala, tak baca kita. Betul tak? Kalau tak kena hidayah, tak baca. Maka sebab hidayah itulah kita baca. Sebab tu habis baca tuan-tuan, ya Allah, aku seronok begini ya Allah. Jangan kau, kalau tak hafal doa tu tuan-tuan, baca Melayu je lah. Kadang kita tak hafal, lama menok. Sadaqallahul azim. Doa tak jumpa. Dia tak masuk gira. Tak apa, bahasa Melayu cukup. Ya Allah, aku seronok rasa begini ya Allah. Aku dapat baca Quran. Ya Allah, bagi aku terus kekuatan. Kau limpahkan terus, hadiahkan aku kekuatan tadi. Kan? Wahab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, hadiahkan kepada aku ya Allah rahmatmu ya Allah. Tu. Kak, tak lebih daripada itu kak.
Kita boleh pakai tudung elok. Dulu kan kita panas kan. Sekarang ni pakai elok je. Betul tak? Alhamdulillah. Bang, kita ni bang, dulu pantang nampak aksiden, nombor keluar terus. Betul tak? Aksiden saja nombor keluar dulu. Nombor apa tu? Nombor. Sekarang ni kita tak begini. Tengok nombor pun tak berminat. Kena baca doa tu. Rabbana la tuzigh qulubana. Ni bukan baca lepas sembahyang je. At any time. Faham tak? At any time. Sekarang kita dengan menantu kita dah. Ini kan kita mak mentua ni dengan menantu dah tak clash lagi dah. Tengok menantu kita elok je sekarang ni. Seronok tengok dia. Baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baca kuat-kuat lah, jangan diam-diam, takut menantu kita ingat dia jampi, kita jampi dia. Tiup pula tu. Lagi menantu tu rasa biar betul mak mentua aku ni, kata dia. Tu baca doa. Doa ni kena supaya tuan-tuan, sebab itu doa ni dia bukan pelengkap saja. Dia juga supaya kita rasa bahawa kita, tuan-tuan, we have nothing. Understand? Saya memang di ujung-ujung mencakap putih. We have nothing. Supaya kita rasa we have nothing. Nothing kak. Understand or not? Tak, supaya kita rasa kita tak ada apa-apa. Kita minta dengan Allah, ya Allah, kalau tak kerana kau tolong aku, kau tak tunjukkan aku begini, kau tak lorongkan aku tak buat. Yang tadi doa Umar tadi, Sayyidina Umar bacakan tadi, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilau warzuqna istinabah. Tak apa, tuan-tuan masuk page saya, nanti saya keluarkan dua-dua doa ni nanti, insya-Allah. Okey, kita akan keluarkan doa ni. Tuan-tuan masuk page saya, type nama saya lengkap macam yang keluar kejap lagi ni. Tuan-tuan baca, tuan-tuan type, situ ada doa tu. Insya-Allah saya akan tuliskan supaya tuan-tuan boleh baca dengan maknanya sekali, insya-Allah. Ya, jangan lupa like. Rupanya nak suruh like. Tak, tuan-tuan ambil lampis, senang. Dalam TV ni tuan-tuan bukannya hafal pun. Percayalah saya cakap. Sekejap lagi balik. Apa tadi doa tu bang? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Habis teruslah ceramah malam ni terus. Tuan-tuan, kita baca doa tadi, mudah-mudahan Allah beri kekuatan pada kita dan Allah suntikkan rasa pada kita bahawa ya Allah, aku hanya mengharap daripada Engkau. Mudah-mudahan. Faham bang? Oh bang, faham ke tak faham? Kak faham? Kalau faham, makna semua faham dah tu. Yang di rumah pun faham. Kalau dah faham, habis dah lah. Habis dah. Dah habis. Jadi kita jumpa pada episod-episod yang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.